Assalamualaikum dan salam hormat. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 7 November 2024. Kita terus ke berita utama. Seorang kerabat Pahang antara 5 lelaki yang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuantan hari ini atas pertuduhan mencederakan seorang lelaki menggunakan pisau Jun lalu. Tertuduh Tengku Edi Akasha, Tengku Abdul Rahman 20 tahun dan 4 yang lain iaitu Nik Nuri Syam Afendi, Nik Muhammad Zani 39 tahun, Muhammad Fauzi Mat Nur 44 tahun, Muhammad Taufik Daud 30 tahun serta Khairul Azhar Rosli 38 tahun membuat pengakuan tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Raja Nur Syuziana Syakila Raja Mamat. Mengikut kertas pertuduhan, mereka dituduh secara bersama dengan sengaja telah menyebabkan kecederaan di bahagian peha kanan mangsa. Justru mereka didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang boleh membawa kepada hukuman penjara selama tempoh maksimum 10 tahun atau dengan denda atau dengan sebat atau dengan mana-mana dua daripada hukuman terbabit. Mahkamah kemudian menetapkan wang jaminan sebanyak RM7,000 setiap seorang dan 11 Disember ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Terdahulu media melaporkan seorang pekerja pembinaan alias Awang 44 tahun mendakwa dirinya dipukul dan diserang menggunakan pisau serta pistol oleh sekumpulan lelaki termasuk membabitkan seorang kerabat di Raja Pahang dalam kejadian di sebuah kandang kuda Jun lalu. Kejadian terbabit tular dan mendapat perhatian Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah yang kemudiannya menitahkan polis menyiasat kes tersebut dengan segera, telus, adil dan tegas tanpa kompromi mana-mana pihak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membekukan beberapa akaun bank persendirian dan syarikat milik pengasas platform e-dagang Fashion Valley Senyum Berhad Fashion Valley, Datin Vivi Yusof dan suaminya, Datuk Fazarudin Shah Anwar. Pembekuan itu menerusi Op Favish susulan siasatan terhadap pasangan terbabit berhubung kerugian pelaburan Dana Khazanah Nasional Berhad Khazanah dan Permodalan Nasional Berhad PNB yang berjumlah 43.9 juta ringgit. Isnin lalu SPRM secara serentak menyerbu Fashion Valley, Kementerian Keuangan, Khazanah dan PNB serta memperoleh dokumen berkaitan kewangan yang boleh membantu siasatan. Perkara tersebut sebelum ini turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengarahkan Khazanah untuk melakukan audit dalaman bagi menyiasat permasalahan terkait kerugian pelaburan terbabit. Dalam perkembangan sama, Khazanah dan PNB akan dipanggil Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC bulan depan berhubung kerugian pelaburan dalam Fashion Valley. Pengerusi PAC Datuk Mas Ermiati Samsudin berkata pihaknya akan memulakan prosiding pada minggu kedua Disember. Pemilihan syarikat Mobile Senyum Berhad bagi melaksanakan rangkaian 5G kedua Malaysia adalah melalui proses tender dan bukannya secara pengaduan terus atau direct award. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah melaksanakan proses terperinci dari aspek teknikal dan komersial untuk memilih pengendali rangkaian mudah alih Mobile Network Operator MNO yang akan melaksanakan rangkaian 5G kedua negara. Tambahnya, pemilihan syarikat pelaksana rangkaian 5G kedua itu juga dibuat berdasarkan gabungan beberapa faktor. Jelasnya lagi, keperluan pegangan ekuiti asing bagi lesen individu pemberi kemudahan rangkaian dan lesen individu pemberi perkhidmatan rangkaian adalah maksimum 49%, manakala pegangan Bumi Putra adalah sekurang-kurangnya 30%. Ujarnya lagi, keperluan itu diperuntukkan melalui syarat khas lesen bagi suatu lesen individu. Selain itu, tidak bertentangan dengan syarat khas lesen bagi suatu lesen individu. Beliau menjawab soalan Hassan Abdul Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang yang meminta Kerajaan Persekutuan menyatakan sebab U Mobile Senyum Berhad diberikan lesen untuk melaksanakan rangkaian kedua 5G, memandangkan 48.28% saham ekuiti U Mobile dipegang oleh syarikat asing dari Singapura iaitu Straits Mobile Investment Pte Limited. Memandang serius bahana mikroplastik, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam sedang mempertimbangkan untuk menghentikan pemberian beg plastik sekali guna di seluruh negara seawal tahun 2026. Menteri Nik Nazmi Nik Ahmad berkata setakat ini 2 negeri dan 1 daerah
iaitu Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu sudah pun melaksanakan dasar tiada beg plastik sekali guna. Jelasnya lagi, wilayah persekutuan pula secara dasarnya juga sudah tidak lagi memberikan beg plastik sekali guna konvensional dan menggalakkan penggunaan beg plastik biodegradasi. Untuk rekod, Pelan beg plastik sekali guna menyasarkan sifar sisa plastik sekali guna pada tahun 2030 dan pelaksanaan pelan itu akan dilakukan secara berfasa bagi memastikan penghapusan plastik sekali guna dilaksanakan dengan teratur. Katanya pihaknya sudah mengenal pasti dan menyediakan senarai awal bagi plastik sekali guna yang bermasalah, tidak diperlukan dan boleh dielakkan. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Kusmo dengan harga berpatutan iaitu hanya RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayani laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Kusmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Beg berisi wang tunai bernilai RM1 juta yang dilaporkan hilang semalam dalam kejadian di Ampang Point sudah ditemui semula. Timbalan Ketua Polis Selangor Dato' S. Sasakila Devi berkata, wang tersebut disahkan terjatuh ketika van milik syarikat keselamatan itu melalui lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur Akleh. Katanya wang tersebut ditemui oleh orang awam yang turut melalui jalan yang sama tidak lama selepas laporan polis telah dibuat. Wang tersebut kini sudah dihantar ke IPD Ampang Jaya bagi meneruskan siasatan lanjut berkenaan kes kehilangannya semalam. Semalam, Kusmo melaporkan wang tunai berkenaan yang diisi di dalam beg selepas proses kutipan dari sebuah bank di Ampang Point dilaporkan hilang dan laporan polis telah dibuat pada pukul 3.55 petang. Melihat pentas Gegar Vaganza musim ke-11 GV11 sebagai lokasi tepat untuk dia kembali berkongsi momen bahagia bersama ibunya. Bagi Ning Baizura selepas ibunya Satilah Abdullah menghidap demensia, ibunya tidak lagi mengingati dirinya sebagai seorang penyanyi. Menjelaskan kemunculan dia di dalam program reality popular itu sebagai cara untuk ibunya melihat dia muncul di kaca televisyen. Tambahnya ini juga adalah hadiah buat ibunya yang pernah menguruskan kerjaya nyanyiannya sebelum ini. Berkongsi rasa menurutnya sebagai seorang anak untuk melihat ibunya berada dalam keadaan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Namun bagi Ning, dia yakin kehadirannya sebagai peserta GV musim ke-11 ini tidak sekadar memberi saingan tetapi juga cara dia untuk mencipta kenangan indah buat dirinya dan wanita yang paling disayangi itu. Sementara itu, ditanya sama ada pentas reality itu sesuai untuk penyanyi berpengalaman seperti dirinya, tambah Ning dia tidak pernah membezakan dirinya dengan rakan-rakan penyanyi di luar sana. Melihat perjalanan hidupnya adalah satu proses pembelajaran, tambah penyanyi berusia 49 tahun ini, dia sentiasa terbuka untuk mendapatkan ilmu baharu. Kita teruskan ke berita dunia. Gara-gara tempoh menunggu lampu isyarat terlalu lama, seorang pengguna jalan raya di Indonesia sempat memesan makanan secara online. Kejadian berlaku di Jalan Soekarno-Hatta di Bandung, wilayah Jawa Barat pada 27 Oktober lalu. Rakaman yang dimuat naik di platform TikTok oleh akaun Pisang San 40 menunjukkan lelaki itu memberhentikan keretanya di hadapan lampu isyarat merah. Sementara menunggu lampu isyarat tersebut akan bertukar kepada hijau dalam tempoh 280 saat, dia nekat memesan makanan dari sebuah restoran makanan segera secara online akibat keletihan dan juga kelaparan. Tidak lama kemudian, seorang rider dilihat mengetuk tingkap keretanya lalu memberikan makanan yang dipesan. Perbuatan seorang guru sekolah rendah di Cianjur, wilayah Jawa Barat yang mencukur rambut anak muridnya sehingga botak akibat masalah kutu mengundang kecaman orang ramai.
Menerusi rakaman video yang dimuat naik di platform Instagram oleh akaun Fog Chau Barat, murid itu menangis teresak-esak di hadapan ibu bapanya ketika pulang dari sekolah. Dia mengadu bahawa rambutnya dicukur oleh guru tersebut demi menghilangkan kutu dan lebih menyedihkan, murid perempuan itu terpaksa menutup kepalanya dengan selai kain kerana terlalu malu. Menurut ibu bapa murid berkenaan, perbuatan itu dilakukan tanpa pengetahuan dan juga kebenaran mereka. Rakaman itu mencatatkan lebih 139,000 tontonan dan menimbulkan kemarahan orang ramai. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita terus ke berita ekonomi. Jabatan Insolvensi Malaysia MDI merekodkan sebanyak 3,602 kes bankrupt di kalangan penjara awam sejak 2020 hingga September tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Informasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, kerajaan sentiasa memandang serius isu muflis dan hutang dalam kalangan penjawat awam. Katanya ketua jabatan di setiap kementerian dan jabatan bertanggungjawab untuk memantau dan menilai semula keupayaan pegawai yang mempunyai kehutangan serius untuk membayar hutang semasa. Jelasnya antara peranan unit integriti yang diwujudkan di setiap kementerian dan jabatan kerajaan adalah untuk memantau pegawai yang menghadapi keterhutangan kewangan serius berdasarkan Peraturan 13, Peraturan Kepegawaian Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Ujarnya lagi, selain teguran dan amaran, penjara awam yang terlibat juga diberikan bantuan kaunseling kewangan untuk membantu mereka menambah baik pengurusan kewangan bagi mengelakkan situasi muflis dan tindakan tata tertib. Malaysia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah Smart City Expo Kuala Lumpur pada September 2025, memimpin ASEAN dalam inisiatif Bandar Pintar dan Pembangunan Lestari. CEO DNB Datuk Azman Ismail menyatakan bahawa teknologi 5G akan menyokong penyelesaian bandar pintar seperti kenderaan autonomi, pengurusan lalu lintas pintar dan pengurusan sisa masa nyata, meningkatkan keselamatan dan keselesaan penduduk. CEO My Digital Corporation Adrian Marcellus turut menekankan visi untuk bandar yang lebih inklusif dan lestari melalui teknologi digital, memastikan tiada yang tercicir dalam proses pembangunan. Selain itu, Malaysia berhasrat menetapkan piawaian baru untuk kehidupan bandar yang lestari melalui kerjasama antarabangsa, kata Kementerian Digital. Kita ke berita sukan. Bintang Johor Darul Takzim Charity Arif Haiman Hanapi muncul penyerang paling berbisa dalam saingan Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE ketika ini. 4 gol yang dikumpul Arif Aiman sepanjang 4 perlawanan dengan yang terbaru ketika membantu JDT menang 3-0 ke atas Ulsan Hyundai di Stadium Sultan Ibrahim kemarin, menyaksikan dia mengatasi pemenang 5 kali Ballon d'Or Cristiano Ronaldo. 4 gol dijaringkan Arif Aiman setakat ini menyaksikan dirinya meninggalkan Ronaldo yang berada di tangga ke-9 dengan 2 gol buat Al-Nas. Selain Ronaldo, tonggak Harimau Melaya itu turut mengatasi rakan sekelab Ronaldo di Al-Nas, Sadio Mane serta beberapa lagi pemain ternama dunia seperti Neymar bersama kelab Al-Hilal dan Roberto Firmino yang turut bersaing dalam Liga ACLE. Sekiranya Arif Aiman dapat mengekalkan prestasinya, tidak mustahil dia bakal menjadi buruan kelab-kelab gergasi Asia yang lain selepas ini. Bintang Liverpool Luis Diaz muncul pemain kedua dari Colombia berjaya merekodkan hat-trick di pertandingan Eropah selepas membantu The Reds membelasah Bayer Leverkusen 4-0 pada aksi Liga Juara-Juara Eropah UCL di Anfield awal pagi semalam. Walaupun bermain di posisi berbeza, Diaz membuktikan dirinya dengan menghasilkan 3 gol dalam tempoh 30 minit, memastikan Liverpool kekal tanpa kalah dalam 4 aksi UCL musim ini. Sebelum ini, Faustino Asprilla muncul pemain pertama dari Colombia yang merekodkan hat-trick di pentas Eropah ketika mewakili Newcastle United mencatat kemenangan 3-2 ke atas Barcelona pada tahun 1997.
Sebagai rekod, Liverpool kini begitu cemerlang di bawah bimbingan Slot apabila merekodkan 14 kemenangan, 1 seri dan hanya 1 kekalahan daripada semua 16 perlawanan musim ini, malah turut menerajui carta semasa UCL dan Liga Perdana Inggeris ketika ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 8 November 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.